Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sudah berada di penghujung bab 4. Okey, yang mana kita telah pun belajar hukum indeks, hukum set dan hukum log. Dan untuk perbincangan kita kali ini, kita akan melihat beberapa contoh soalan yang melibatkan penyelesaian masalah berkaitan log. Okey, dan cikgu pecahkan video ini kepada 3 bahagian. Okey, mengikut bentuk soalan. Sebelum kita tengok bentuk soalan yang pertama, mari kita recap semula hukum log yang telah pun kita belajar. Kita telah pun berkenalan dengan 4 hukum log. Okey, hukum log yang pertama adalah hukum log yang melibatkan hasil tambah. Apabila terdapat 2 log dengan asas yang sama dan operasi tambah di tengahnya, maka awak boleh darabkan kedua-dua log berkenaan. Okey, hukum yang kedua adalah hukum log hasil tolak. Okey, maksudnya bila awak ada 2 log dengan asas yang sama dan operasi tolak di tengah-tengah, maka awak boleh bahagikan kedua-dua log berkenaan. Hukum log yang ketiga adalah apabila log itu terdapat indeks padanya. Apa yang awak perlu buat? Indeks bawa ke hadapan. Jadikan dia sebagai faktor kepada log itu. Okey, dan yang terakhir, hukum log yang terakhir adalah hukum penukaran asas log. Okey, bila mana awak ada log B dengan asas A, awak nak tukar kepada satu asas yang baru, iaitu asas C. Jadi awak boleh buat log B asas C perkan dengan log A asas C. Awak guna pakai kedua-duanya, log dan juga asas, pecahkan dalam bentuk pecahan dan letakkan asas yang baru. Okey? Mudah aja sebenarnya hukum log ni, nampak tak? Paling sikit nak bandingkan dengan hukum indeks. Banding hukum set pun sikit juga. Indeks tu ya Allah banyaknya. Okey, dan nota kaki. Nampak macam bentuk kaki tak? Anggaplah nampak macam bentuk kaki Nota kaki, ingat selalu apabila awak ada log dengan asas yang sama dengan log, nilainya adalah 1. Dan apabila awak ada log 1, tak kisah apa pun asasnya, log awak itu nilai dia sifar. Ingat selalu yang tu, sebab yang ini tidak diberi dalam SPM. Dan yang ini sangat-sangat membantu waktu menilai, memberikan nilai untuk sesuatu log. Baik, kita akan tengok bentuk soalan yang pertama, iaitu macam mana kita nak selesaikan masalah indeks tapi kita nak pakai hukum log. Bentuk yang macam mana tu? Kita pergi ke latih diri 4.13. Soalan yang pertama. Ada 3 soalan. Okey, soalan 1A, 1B dan 1C. Kita akan buat satu persatu. Okey, so kita tengok apa dia soalan dia. Dia suruh awak selesaikan persamaan yang berikut dengan memberikan jawapan betul kepada 3 titik perpuluhan. Jadi soalan ini dia dah mention, dia nak jawapan 3 titik perpuluhan. Pastikan awak beri apa yang dia nak. Kalau dia tak mention dia nak jawapan dalam bentuk apa, dan awak boleh berikan jawapan dalam bentuk 4 angka bererti. Kita tengok soalan A. Nampak? Bentuk indeks. Bentuk indeks. Kiri indeks, kanan indeks. Kat mana log? Tak ada log kan? Tapi percayalah kita akan selesaikan dia pakai hukum log. Okey, so kita tengok soalan. Kita ada 4 kuasa 2x tolak 1 sama dengan 7 kuasa x. Dan kita dapati kedua-dua indeks ini kita langsung tak boleh samakan asas dia. Bila kita tak boleh samakan asas dia, maksudnya kita tak boleh pakai hukum indeks. So how? Macam mana kita nak buat? Kita dah pernah belajar sebelum ni. Masa mula-mula kita belajar log, kita belajar menukarkan indeks ke dalam bentuk log. Ingat tak? Okey, tapi yang itu sama ada salah satu dia je tahu yang ada indeks. Sebelah lagi tu nombor bulat ataupun nombor tunggal, huruf tunggal. Tapi ini kiri kanan dia bagi kau indeks. So how? Okey, jadi kita akan tukarkan juga kepada log, tapi kita letak dekat dua-dua belah. Okey, jadi step yang pertama adalah awak letakkan log. Okey, kemudian 4 2x tolak 1. Di kanan pun letakkan log. Log 7x kuasa x. Nampak? Okey, step yang seterusnya. Awak perhatikan dekat sini.
awak ada hukum log dengan indeks. Betul? Jadi, indeks itu perlu dibawa ke hadapan. Kita buat yang sama untuk 2x tolak 1 dan juga x kita bawa ke hadapan. Kita akan dapat dalam kurungan 2x tolak 1 log 4 sama dengan x bawa ke sini. Okey, yang belakang ni kita buat log 7. Mesti ada yang tanya kan, log 4 asas berapa cikgu? Okey, sekiranya dia tak mention dan tak ada pun dalam pernyataan soalan rujukan untuk kita buat asas, automatik log kita adalah log yang universal, iaitu asas 10. Okey, asas 10 maksudnya bila awak tekan kalkulator awak tak payah nak tekan asas berapa pun, just tekan je log, masuk aja. Okey? Kalau kalkulator cikgu tetap kena tulis asas 10 dekat log cikgu. Okey, next step. Next step, kalau awak perhatikan di kiri sekarang ada log dan di kanan pun ada log. Jadi kita akan letak dia setempat. Okey, log mana yang lagi kecil? Kita ada log 7, log 4. Log 4 lagi kecil kan? So log 4 hantar ke log 7. X ni yang tak ada kaitan dengan log, bawa dia pergi kiri. So log 4 hantar dekat log 7, X pulang ke pangkuan 2X tolak 1. Jadi apa yang awak dapat sekarang? Awak ada 2x tolak 1 perkan x. Okey, sebab x ini dibawa ke sebelah. Kemudian yang di sini sebelah kanan awak akan ada log 7 per log 4. Okey, jangan buat tambah tolak pula. Sebab ini kedua-duanya darab ni asal ni. X darab log 7. 2x tolak 1 darab log 4. Jadi bila diswapkan kiri kanan, dia akan jadi bahagi. Okey, log 7 per log 4 boleh selesai pakai kalkulator. Okey, log 7 bahagi. Biasakan guna bahagi. Okey, sebab bila awak guna pecahan, benda tu sangat boleh menyebabkan careless mistake. Unless kalau pecahan awak tu hanya melibatkan nombor bulat saja. Contoh 7 per 4, then awak boleh pakai pecahan. Kalau tak, awak biasakan guna simbol bahagi ya, bila melibatkan keadaan yang macam ni. Sebab pecahan ni selalu kita punya kalkulator senang nak salah baca. Pecahan dan juga negatif. Sebab tu cikgu selalu ingatkan, negatif dengan pecahan mesti buat kurungan bila masuk dalam kalkulator. Okey, nak selamat, kalau tak nak buat kurungan, letaklah bahagi. Okey, so bahagi dengan log sini 10, sini 4. Cikgu kena buat asas 10. Okey, sebab kalkulator cikgu boleh ubah asas log dia. Kalau kalkulator awak, tekan aja log, tekan 7. Bahagi, tekan log, tekan 4. Okey, simple. Then awak dapat jawapan panjang. Ambil berapa? Nak ikut soalan? No. Jangan ikut soalan. Sentiasa lebihkan 1. Sebab apa? Sebab nanti jawapan tak sama dengan skema. Sentiasa kena lebihkan 1. Soalan dia kata sehingga 3 titik perpuluhan, awak ambil 4 titik perpuluhan. Okey? Ingat tu selalu, lebihkan 1. Jawapan last nanti baru bagi ikut soalan. So sini kita ambil 1.403 bukan 47. Cuma nak tersebut 4. So kita tulis yang sebelah kiri kita masih lagi 2x tolak 1 per x. Sebelah kanan kita log 7 bagi log 4, kita dapat 1.4037. Okey, kita ambil 4 titik perpuluhan. Dan apa kita nak buat sekarang? Sini pecahan, sini nombor bulat. So bawa pecahan ke sebelah supaya kita boleh matikan dia. Okey, bawa penyebut ni ke sebelah. Dia bawa ke sebelah, jadi di sini akan tinggal 2x tolak 1 sahaja. Di sebelah kanan akan jadi 1.4037x. Sebab didarabkan dengan x. Okey, so kita ada x di kiri, kita ada x di kanan. Kumpulkan setempat sebab jawapan last kita nak x sahaja. So kumpulkan yang tak ada kaitan, bawa pergi tempat lain. Okey, cikgu pindahkan yang ini ke kiri sebab nombor ni lebih kecil daripada 2x. Jadi 2 and then 1.4037 positif, bawa ke kiri akan jadi negatif 1.4037. Dapat jawapan dia 0.5963. So tulis 0.5963 x, jangan lupa, sama dengan 1. Okey, sebab 1 ni negatif 1 dah bawa ke kanan, jadi tinggal 1. So berapakah nilai x? Bahagi ajalah. 1 bahagi dengan 0.5963. So awak dapat jawapan jawapan sebiji macam dalam
skema buku teks. Okey, kalau awak tak percaya, awak try buat dekat sini 3 titik perpuluhan. Awak akan dapat 1.678. Believe me, try lah. Okey, so X awak adalah, baru bagi ikut soalan. Soalan nak 3 titik perpuluhan. Okey, jadi awak bagi jawapan last pun ikut 3 titik perpuluhan. Jawapan cikgu dah hilang. 1 bahagi 0.5963 dapat 1.677. So itu adalah jawapan yang terakhir untuk soalan A, iaitu nilai X-nya adalah 1.677. Kita pergi pula ke soalan B. Soalan B bentuk sama macam soalan A. Okey, jadi cikgu rasa by this time awak dah boleh assume lah apa caranya kita nak selesaikan soalan B. Tapi sebelum tu, macam biasa, cek dulu asas indeks awak. Pastikan asasnya tak boleh disamakan. Dan baru kita boleh pakai log 10. Okey, perhatikan 5 dan 79. Confirm tak boleh asas sama, betul tak? Okey, jadi kita terus masukkan log di kiri kanan. Okey, so di sini kita akan letak log 5 kuasa 2x tolak 1 sama dengan log 79 X tolak 1. Okey, next step, kita akan gunakan hukum indeks yang warna coklat. Okey, hukum indeks, hukum log yang ada indeks. Okey, so indeksnya bawa ke depan. Ayo. Okey, so kita akan dapat 2X tolak 1 log 5 sama dengan dalam kurungan X tolak 1 log 79. Cikgu suka buat kurungan supaya 2X tolak 1 tu tak terpisah. Sebab dia macam ni, macam kita, dia adalah gabungan tau. Kalau kita buat ke depan, maksudnya keseluruhan ni yang kena darab dengan log 5. So that's why kita buat dalam kurungan. Kalau kita tak buat kurungan, kita akan baca dia sebagai 2X tolak 1 log 5. So seolah-olah negatif 1 tu yang darab dengan log 5. 2x tu tak perlu. So tak boleh Dia mesti kedua-duanya kena darab dengan log 5. Okay. So macam tadi kita asingkan, yang ada log kita bawa satu side, yang ada x kita bawa pergi ke another side. Okay, so dalam kes ni kita nak pindah yang mana? Perhatikan log 79 dengan log 5. Log 5 lebih kecil, jadi log 5 yang kita bawa ke kanan. Yang selonggok dalam kurungan ni bawa pergi kiri. Okey. So log 5 alih sini, X tolak 1 pindah sini. Jadi kita akan dapat, sebab kedua-duanya darab, okey. Jadi kita akan dapat di sebelah kiri 2X tolak 1 per X tolak 1 sama dengan di sebelah kanan kita ada log 79 per log 5. Okey, log 79 per log 5 boleh solve. So kita selesaikan. Okey, log 79 bahagi bahagi log 5. So kita dapat 2.7149. Ingat, lebihkan, nampak tak? Dah nak habis dia punya bateri. Lebihkan satu nombor daripada kita punya kehendak soalan. 3 titik perpuluhan, so kita lebihkan 1, kita ambil 4 titik perpuluhan. Jadi di kiri kita 2x tolak 1 per x tolak 1 sama dengan, yang ini kita ambil 2.7149. 2.7149. Okey. So macam tadi juga, cuma kali ni a bit tricky bila awak bawa x tolak 1 ke kanan. Okey, awak nak matikan penyebut dia, so awak bawa dia ke kanan kan. Okey. So, di kiri awak akan ada 2x tolak 1. Di kanan awak sekarang, 2.7149 ni perlu didarabkan dengan x tolak 1. Apa maksud dia? Makin lama makin banyak bercotek dengan cikgu. Maksudnya, awak kena darabkan dengan x, awak kena darabkan dengan negatif 1. Mesti. Okay, mesti. Jadi di kiri salin semula 2x tolak 1 sama dengan 2.7149 darab x. Jadi 2.7149. 2.71, tertinggal x. 2.7149 darab negatif 1. So bagi negatif je lah. 2.7149. Okey, so kita dah ada x, kita dah ada nombor bulat, kita nak pindah. Macam mana caranya kita nak pindah? Kita nak pindah mana ke mana ni?
tengok nombor yang kecil Sini 2.7149x. Sini 2x. Jadi 2x ni lagi kecil. Bawa pergi kanan. Selain daripada tu, bawa pergi kiri. Nampak? Okey, nak mudahkan kerja, kita buat macam tu. Okey, so x akan duduk belah kanan sekarang. Jadi negatif 1 yang di sebelah kiri ni, negatif 1. Ui, makin dahsyat. Wah. Okey, so negatif 1. Negatif bawa pergi kiri akan jadi tambah. So tambah 2.7149. Awak akan dapat 1.7149. Okey. So di sini di kiri ada 1.7149. Okey, di kanan pula, di bahagian kanan kita ada 2.7149x. 2x bawa pergi kanan akan jadi negatif 2. Okey, so kita dapat 0.7149. 0.7149. Oh, sebenarnya dia efek daripada tabir suria, iaitu langsir. Bukannya nak habis bateri. So macam ni kita dapatkan x. Okay, kita dapatkan x. Selain pada x bawa pergi kiri, maksudnya 1.7149 perlu dibahagikan dengan 0.7149. Okay, jadi macam mana cikgu type ni? 1.7149 bahagi 0.7149. Kita dapat jawapan 2.399. Okey, jawapan baru kita ambil ikut soalan 3 titik perpuluhan, jadi 2.399. So x sama dengan 2.399. Boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk macam ni, tak ada masalah. Nak swap pun boleh. Maksud swap tu awak tulis balik, dia jadi x sama dengan 2.399. Okey, dua-dua betul. Harap penerangan cikgu tadi itu jelas. Okey. Jadi jangan lupa macam biasa subscribe, like dan share video cikgu ni. Okey, terima kasih.